Di dalam nama Tuhan Yesus membawakan firman Tuhan yang saya beri judul kontradiksi dalam kitab Yunus. 奉主耶稣圣名开始正道，正道的题目是约拿书中的矛盾。 Kehidupan Yunus penuh dengan kontradiksi. 约拿的生活中充满着矛盾。 Ia seseorang yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan, 他本应该要传达信息给人们的， tapi dia sendiri malah tidak melakukannya. 他不想那样子做。 Disuruh ke Niniwe tapi pergi ke Tarsis. 被差遣去尼尼微，可是他去他施， Berusaha melarikan diri sejauh mungkin dari Tuhan. 想要逃离远远的。 Dan ketika ia akhirnya pergi ke kota Niniwe, 当他到达尼尼微的时候， dan dia sampaikan pesan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe, 他宣布神的旨意给尼尼微的居民。 dia malah sebenarnya tidak ingin penduduk kota Niniwe diselamatkan. 他实际上不想尼尼微的居民得救。 Ketika ia sampaikan pesan kepada penduduk kota Niniwe, 当他传达信息给尼尼微居民的时候， dia tidak memberikan solusi terhadap apa yang seharusnya dilakukan penduduk kota Niniwe. 他没有给解决的方案让尼尼微居民， Dia hanya beritahu hukuman Tuhan yang akan melanda kota Niniwe. 他只告诉主所给的惩罚。 Setelah itu sudah tidak beritahu untuk bertobat, tidak beritahu mereka harus berpuasa, tidak beritahu apapun. 之后就没有叫他们要悔改，还有禁食。 Kontradiksi pertama yang akan kita bahas pada hari ini 第一个矛盾，我们要今天讨论的是， adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Yunus tidak selaras dengan perbuatannya. 约拿所拥有的知识与他的行为不一致。 Kita buka di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, 我们打开第一章，约拿书， ayat kedua sampai ketiga. 约拿书第一章二节到3节。 Yunus pasal pertama ayat kedua sampai ketiga. 约拿书1章2节到3节。 Ayat kedua, 第2 bangunlah, 节， pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. 第3 Tetapi 节， Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, di sini kita tahu ya, Tuhan memerintahkan dengan jelas pergi ke Niniwe. Tetapi di ayat 3, Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 在这里我们看得很清楚，主命令他要往尼尼微去，可是，在第3节说，约拿反而逃往去他施。 Dan kita tidak tahu sebenarnya Yunus itu titik awal perginya itu dari mana untuk menuju ke Tarsis. 我们不知道他约拿是从哪里开始去他施的。 Tapi jika Yunus berangkat dari kota asalnya, maka ia akan memulai perjalanannya itu dari Gat-Hefer. 如果他的第一次旅程是从他的家乡开始，那他应该是从加特西弗开始的。 Kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. 我们打开列王记下14章25节。 2 Raja-Raja pasal ke-14 ayat yang ke-25. 列王记下14章25节。 Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer. Ya, jadi petanya boleh tolong ditampilin audio. Jika kita lihat peta, 我们如果看地图， di sebelah kiri ada satu titik itu Tarsis.
左边是他施， Yang sebelah kanan atas itu Niniwe. 右边是尼尼微， Di bawahnya Niniwe itu Gath-Hefer. 在下面是加特西弗， Di bawahnya itu kalau di sini tulisannya Jopa itu Yafo. 在下面是约帕。 Jadi untuk gambaran, disuruh Tuhan ke Niniwe itu ke posisi kanan atas, tapi Yunus maunya ke kiri bawah Tarsis. Jadi memang sangat berlawanan. 主要他去尼尼微是在右边，可是他却是他去他是在左边。 Dan kalau kita menggunakan titik awalnya dari kota asalnya, maka dia mulai dari Gath-Hefer itu titik yang kedua yang di sebelah kanan. 如果他是从他的乡开始的话，他是从加特泰斯、 Jadi memang 加特西弗 makna 开始。 dari melarikan diri dari Tuhan adalah pergi sejauh mungkin dari kota yang diinstruksikan Tuhan. Disuruhnya ke Niniwe, dia benar-benar perginya ke yang jauh berlawanan dari Niniwe. 他所逃避的就是主命令他要去尼尼微，他反而去他是离那边他的家乡很远的地方。 Coba kita kembali lihat di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 我们看约拿书1章9节， Yunus pasal yang pertama ayat ke-9. 约拿书1章9节， Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Di sini Yunus mengakui dengan mulutnya sendiri, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. 在这里约拿自己承认说他是敬畏耶和华创造沧海旱地之天上的神。 Yunus memiliki pengetahuan Tuhannya itu Tuhan yang seperti apa? 约拿对他主的认识是什么样的呢？ Tuhan yang empunya langit, 拥有沧海草地的 Tuhan yang telah menjadikan lautan dan daratan. 就是创造沧海旱地的之神。 Tahu Tuhannya itu yang berkuasa atas semuanya itu, 主拥有一切的全能， tapi mencoba melarikan diri dari Tuhan. 反而要逃离主。 Sebuah kontradiksi di dalam diri Yunus. 在约拿自己中有很大的矛盾， Diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, 在我们在日常生活里， kita tahu perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. 我们知道圣经里所 Kita 拥有的命令， tahu apa yang seharusnya kita lakukan. 我们知道我们该做什么， Tapi seberapa sering kita justru melakukan hal yang justru berlawanan dari apa yang Tuhan instruksikan di dalam 我 Alkitab. 们有多经常没有按照神的旨意。 Contohnya, tidak boleh makan darah. 例如不可以吃血， Tapi kita tahu ada abang bakso yang terkenal enak dan ternyata kita tahu ada kandungan darahnya. Tapi dikit doang kok di kuahnya saja. 我们知道有一家很好吃的肉丸，里面有血，虽然很少。 Kita coba aja makan, itu cuma dikit doang, cuma di kuahnya doang kok. Makan aja baksonya. 我们尝试一点点而已，在里面的有血。 Apakah baksonya enggak direbus barengan sama kuahnya, saudara? 请问那个鱼丸没有跟水一起煮吗？ Apa enggak terserap itu ya sari-sarinya? 应该会被吸收，会不会被吸收呢？ Udah tahu nggak boleh, tapi masih coba mencari titik abu-abu. 已经知道不可以，可是还是寻找灰色地带。 Yang penting bukan darahnya yang bener-bener darah bulat-bulat saya makan. 最重要是不是真正的血块？我吃的不是真正的血块。 Apakah pernah kita seperti itu? 我们有没有那样子过？ Atau di dalam pekerjaan kita sehari-hari, 或者在我们日常工作里， kita tahu tidak boleh yang namanya berbohong. 我们知道不可以欺骗， Tapi apakah pernah kita berbohong demi supaya deal kita goal? 我们有没有做就是让我们的业绩可以成功？ Supaya sales saya targetnya tercapai, saya bohong dikit nggak masalah. 为了业绩，我们欺骗一点点。
Tuhan tahu ini buat saya cari uang. 主知道这是为了我找饭吃， Tuhan paham ini untuk kebutuhan saya hidup sehari-hari. 主知道这是我们日常的生活所需要的。 Nggak apa-apa, udah saya bohong sedikit, nanti hari Sabtu saya mohon ampun ke Tuhan. 没关系，我欺骗一点点。我在安息日的时候，我跟主祷 Tapi 告。 dari Senin sampai Jumat, kita lakukan lagi. 可是从星期一到星期五，我们还是继续那样子做。 Apakah ini tidak merupakan kontradiksi di dalam kehidupan kita sehari-hari? 你这个是否也是在我们心中的矛盾呢？ Pengetahuan Alkitabnya ada. 我们圣经的知识有， Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, 我们知道我们所应该做的是什么， tapi kita coba negosiasi, coba saya langgar sedikit saja. 我们跟自己谈判，我们可以超过一点点。 Dan kita harus ingat ya, jika Tuhan masih sabar terhadap kita, 我们要知道，当主在忍耐的时候， bukan berarti Tuhan tidak mencatat perbuatan kita tadi. 这不代表主没有记载我们的行为。 Hukuman Tuhan mungkin tidak langsung saat itu juga, 主的惩罚不一定那个时候就发生， tapi akan tiba waktunya kita pasti menerima hukuman dari Tuhan. 可是到时候主一定会降临惩罚到我们身上。 Di dalam kisah Yunus, 在约拿书， kita baca di dalam Yunus 1 ayat yang keempat. 我们看约拿书1章4节， Yunus 1 ayat yang keempat. 约拿书1章4节， Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, jadi Tuhan langsung menurunkan hukuman saat itu juga. 主立即对那个时候降下惩罚。 Dampaknya ke siapa? 这个会危及到谁呢？ Tidak hanya Yunus. 不只是约拿， Satu kapal terkena dampaknya. 整个船的人受到影响。 Jadi jangan berpikir, oh nanti hukumannya paling kena ke saya saja. 不要想主只会惩罚我。 Bisa saja ternyata orang-orang sekitar kita kena juga, padahal mereka tidak salah, padahal kita yang salah. 有可能我们周围的人也会受到影响，其实错的是我们。 Kita buka dalam Mazmur 116. 我们看 Mazmur 116, 诗篇116首 ayat yang kelima. 第5节， Kita baca bersama-sama Mazmur 我们一起读。 116 ayat 5. 诗篇116首5节。 1, 2, 3. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ya, Tuhan memang maha kasih, 主是有怜悯为怀的， tapi Tuhan juga adil. 可是主是公义的。 Tuhan tidak bisa dipermainkan, 主，你不可以玩弄主， dan Tuhan tidak bisa mentoleransi yang namanya dosa. 主不可以容忍罪恶。 Ya, jadi dari kontradiksi yang pertama kita belajar kalau pengetahuan kita mengenai Alkitab itu harus selaras dengan perbuatan kita. 在第一个矛盾里，我们学到我们的行为要跟我们的知识是一致的。 Kita akan masuk ke dalam kontradiksi yang kedua. 我们会进入第二个矛盾。 Yunus mau dirinya diselamatkan Tuhan, 约拿想要自己得到拯救， tapi tidak mau penduduk kota Niniwe diselamatkan Tuhan. 却不想要尼尼微居民得救。 Kita buka di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, 我们看约拿书2章1节， ayat yang pertama sampai yang kedua. 约拿书2章1到2节， Yunus pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang kedua. 约拿书2章1到2节。 Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat kedua, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Di sini Yunus masuk di dalam perut ikan. 在这里，约拿进入鱼腹中。 Ketika saya melihat dalam bahasa asalnya, 当我看到它原文的时候， perut ini itu berarti posisinya itu di usus. 肚子是在肠那边。 Saya mencari di internet fungsi usus ikan itu apa. 我在网上寻找
蚕的用处是什么？ Untuk mencerna dan menyerap makanan, mengatur keseimbangan air dan elektrolit serta menjaga kekebalan tubuh. 为了吸收，还有消化食物，还有免疫力。 Dan berarti kalau sudah ada sesuatu di dalam perut ikan tersebut, seharusnya itu sudah dicerna, sudah dihancurkan, dan sudah diserap ke dalam badan si ikan. 这代表当有食物进到鱼肚的时候，已经被吸收还有消化了，已经被搅碎了。 Tapi berkat perlindungan Tuhan, Yunus masih utuh hidup-hidup di dalam perut ikan. 可是因为神的眷顾，所以他还是活着下来。 Dan kita coba bayangkan kondisinya seperti apa sih di dalam perut ikan? 我们想象一下，在鱼腹中的情况是怎么样的呢？ Satu hal pasti tidak ada cahaya. 我们想肯定没有光线进入， Dan ikan itu terus bergerak, berenang. 然后那个鱼饵一直在游动。 Bisa jadi tempatnya bukan seperti kita di sini yang diam, tenang. 不像我们在这边这么安静， Tapi bisa jadi itu goyang-goyang terus, saudara. Bagaikan gempa tapi nggak berhenti-berhenti gempanya. 很像地震一样一直在摇动。 Coba kita bayangkan kalau jadi Yunus, apakah enak berada di dalam sana? 我们想象一下，如果我们是约拿的话，我们会觉得很舒服吗？ 3 hari 3 malam, saudara. 3天3夜，弟兄姐妹， Bukan 1 jam. 不是1个小时。 Kita berada di tempat yang gempa, 5 menit saja pala pusing. 我们在5分钟的地震的状况之下，已经头觉得很晕。 Bagaimana dengan Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan dikocok-kocok seperti itu? 更何况约拿在3天3夜里面在鱼肚中。 Kita lihat apa yang dikatakan Yunus di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat 5 sampai yang ke-7. 我们看约拿书2章5到6节。 Yunus pasal yang kedua, ayat 5 sampai yang ke-7. 约拿书2章5节到7节。 Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. 6. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. 7. 第7节。 Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Di sini ketika nyawanya terancam, Yunus ingat untuk berdoa kepada Tuhan. 约拿在危险当中，想念主并祈求主。 Jadi Yunus mau dirinya itu diselamatkan Tuhan. 约拿想要自己得救， Tapi ketika Yunus melihat penduduk kota Niniwe ternyata tidak jadi dihukum Tuhan, 当约拿看到尼尼微居民没有被神惩罚的时候， kita buka ya Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama. 我们看约拿书4章1节。 Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama. 约拿书4章1节。 Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ya, berlawanan sekali. Dia sangat kesal dan dia marah. 他大大不悦，甚至发怒。 Untuk backgroundnya sendiri, penduduk kota Niniwe ini adalah bangsa Asyur. 尼尼微城的人是亚述族。 Jika kita membaca Alkitab, bangsa Asyur itu memang merupakan salah satu musuh dari bangsa Israel. 如果我们有读圣经，我们知道，亚述人是以色列国的敌人之一。 Bisa jadi memang Yunus itu dari awal tidak suka dengan bangsa tersebut. 这可以代表约拿从一开始就不喜欢尼尼微居民。 Makanya ketika Tuhan Yesus tidak jadi menghukum, dia malah marah. 所以当主没有惩罚尼尼微城时，约拿就发怒。 Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada orang-orang yang tidak kita sukai. 在我们日常生活中，有可能有一些人我们并不喜欢。 Tapi apakah kita berharap hal buruk menimpa orang tersebut? 我们是否希望不好的事情发生在他身上呢？ Seperti Yunus yang sangat mengharapkan penduduk kota Niniwe binasa saja. 就像约拿很希望尼尼微直接毁灭。 Apakah kita berharap orang yang kita tidak sukai juga binasa? 我们是否也希望我们所不喜欢的人也
毁灭。 Tuhan Yesus pernah menjawab pertanyaan Petrus. 主耶稣有回答彼 Berapa 得的问 kali 题， kita harus mengampuni sesama kita? 我们应该原谅彼此多少次呢？ Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali. 主耶稣回答说77个7次。 Apakah kita bisa mengampuni orang berarti 490 kali, saudara? 我们是否可以原谅别人77个7次？ Satu kali saja susah. 一次已经很难。 Tapi kembali, itu perintah Tuhan. 回到原点，就是这是主的命令， Mau kita jalankan atau tidak? 我们要遵守还是不要？ Di dalam sebuah artikel yang saya temukan di internet, 在我网络上找的一个文章， judul artikelnya adalah 8 efek buruk menyimpan benci yang bisa menghancurkan hidupmu, introspeksi atau banyak merugi. 它的标题叫做仇恨带来8种不良影响，可能会毁掉你的人生。 Ketika kita terus-menerus merasa marah atau membenci, 当我们不断感到愤怒或者仇恨的时候， ternyata tubuh kita itu memproduksi sebuah hormon stres seperti kortisol. 我们的身体产生一个荷尔蒙叫做皮质醇。 Meningkatnya kortisol di dalam tubuh kita itu akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. 体内增加的皮质醇会影响很多问题，健康的问题， Seperti tekanan darah tinggi, 就像例如高血压、 gangguan jantung, 心脏病， bahkan melemahnya sistem kekebalan tubuh. 还有免疫力降低。 Artikel tersebut melanjutkan dengan mengatakan, 这个文章继续说， perasaan benci yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan gangguan tidur. 长期怀有仇恨情绪会导致睡眠障碍、 Sakit kepala serta kelelahan fisik yang kronis. 头痛和慢性身体疲劳。 Ini terjadi karena tubuh dan pikiran saling terhubung. 这因为身体还有心灵是相连的。 Jadi perintah Tuhan tuh sebenarnya baik untuk kita, saudara. 其实主的命令是对我们很好的， Supaya kita sehat, 让我们可以健康， jauh dari segala penyakit yang tadi disebutkan, 远离刚才所说的健康问题。 supaya hormon kortisol itu tidak terus-menerus diproduksi di dalam tubuh kita. 希望那个皮质醇荷尔蒙没有在我们身上一直产生。 Dan ketika kita berdoa Bapa Kami pun, 当我们祷告读主祷文的时候， kita meminta Tuhan untuk mengampuni dosa kita, bukan? 我们也祷告让主免了我们的债， Ampunilah kami akan kesalahan kami. 免了我们的债。 Ada lanjutannya. 还有继续， Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 如同我们免了人的债。 Apakah kita ketika berdoa Bapa Kami, kita berhenti hanya di ampunilah kami akan kesalahan kami? 当我们祷告主祷文的时候，我们是否停在免了我们的债而已？ Apakah ketika orang lain mengucapkan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kita tuh malah diam? 当别人读如同我们免了别人的债的时候，我们是否安静？ Karena kita masih belum bisa mengampuni orang tersebut. 因为我们还无法原谅那个人。 Tapi semakin kita tidak bisa mengampuni orang tersebut, 当我们无法原谅那个人的时候， semakin tidak sehat pula badan kita, 我们的健康越来越不好， semakin Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. 主也不会饶恕我们的罪过。 Jadi mari kita belajar pelan-pelan jika kita masih seperti Yunus, 那我们慢慢来学习，当我们还像约拿时候， yang justru marah ketika Tuhan tidak jadi menimpakan hukuman terhadap penduduk kota Niniwe, 当主耶稣没有降临惩罚到尼尼微的时候，约拿生气的时候， belajar untuk mengampuni. 学习要饶恕。 Itu kontradiksi yang kedua. Kita 那个是 masuk 第 ke 二个矛 kontradiksi 盾。 yang ketiga. 我们进入第三个矛盾。 Kontradiksi yang ketiga adalah orang yang tidak mengenal Allah mau menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi orang yang mengenal Allah tidak mau orang lain diselamatkan. 不认识神的人想要拯救别人的生命，反而认识主的人不想要拯救别人的生命。
Kita buka Yunus pasal yang pertama, 我们打开约拿书第1章 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. 第11节到第13节。 Yunus pasal yang pertama ayat 11 sampai yang ke-13. 约拿书1章11到13节， Ayat 11, 第11节。 bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. 12, 第12节， sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. 13, 第13节， lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Di sini Yunus bersama dengan banyak orang di dalam kapal. 在这里约拿在船上跟很多人， Ketika sudah diketahui sumber dari permasalahan dari yang mereka hadapi, 当他知道问题所在的时候， di ayat yang ke-13 orang-orang tersebut bukannya segera melemparkan Yunus ke dalam laut. 第13节，那些人没有直接把约拿抛在海中， Mereka mendayung kapal itu sekuat tenaga, 他们竭力荡桨， berusaha supaya kapal itu sampai ke darat, 希望要把船拢岸。 sampai mereka sendiri tidak sanggup. 到他们无能为力的时候， Sebab laut itu semakin bergelora menyerang mereka. 因为海越发翻腾， Apakah orang-orang ini orang yang percaya Tuhan? 是否这些人是相信主的人呢？ Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kalau mereka itu menyembah allah-allah merekanya sendiri. 在之前的章节说，他们敬拜他们的神， Beda dengan Allah yang disembah oleh Yunus. 跟约拿所敬拜的神不一样。 Tetapi mereka peduli terhadap Yunus. 可是他们对约拿非常在乎， Mereka bisa membayangkan apa yang akan menimpa Yunus jika Yunus itu dilempar ke dalam laut yang sedang bergelora. 他们可以想象，如果约拿被抛在奔腾的海中， Secara logika manusia, 如果按照人的正常逻辑， jika kapal saja tidak bisa sampai ke darat untuk melewati ombak yang begitu menyeramkan, 如果正常的船都不能进行在翻腾的海中， bagaimana bisa seorang manusia yang hanya berenang melewati ombak tersebut? 更何况是一个普通的人， Tentu mereka sudah berpikir akhir dari hidup Yunus. 他会想象这是约拿的生命结束。 Oleh karena itu mereka berusaha mendayung kapalnya sampai ke darat. 因此，他们竭力荡桨。 Setelah usaha mereka tidak berhasil 当他们的努力没有用的时候， dan mereka berseru kepada Tuhan, 他们哀求主， baru mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke dalam laut. 之后他把约拿扔在海中。 Dan di sini kita melihat perbedaan orang yang mengenal Tuhan yang benar dengan orang yang belum mengenal Tuhan yang benar. 在这里我们看到在这边对比就是认识主的人还有不认识主的人。 Apa yang Yunus lakukan ketika ia menyampaikan pesan dari Tuhan kepada penduduk kota Niniwe? 当主命令约拿的时候，他对尼尼微的城里的人做了什么呢？ Kita buka Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat. 我们打开约拿书3章4节。 Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat. 约拿书3章4节。 Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus hanya berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Titik. 约拿只是说，再等40日，尼尼微城必倾覆了。 Bukannya berseru dengan sekuat tenaga, bertobatlah. Atau beritahu kalau harusnya kalian puasa, berbaliklah kepada Tuhan. 不是宣告说你们要悔改或者禁食， Ini malah cuma bilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 这边只说再等40日，尼尼微必倾覆了。 Beda sekali usahanya Yunus dengan usaha orang-orang di dalam kapal tadi. 约拿的努力跟在船上的人的努力相差很 Yunus 大。 seperti ogah-ogahan. 约拿只是不是很愿意，
Beda dengan orang di dalam kapal yang berjuang dengan sekuat tenaga. 不像在船上的人非常努力。 Kita di sini juga masih memiliki keluarga atau teman atau bahkan kerabat yang masih belum percaya Tuhan. 我们有亲朋好友，还有同事或者最好的朋友还没有信主。 Kita tahu mereka itu belum masuk ke dalam gereja kita. 我们知道他们还没有进到我们的教会， Kita takut atau tidak kalau mereka tidak diselamatkan? 我们是否会害怕他们没有得救？ Apakah kita sudah berusaha sekuat mungkin supaya mereka bisa diselamatkan? 我们是否已经尽力让他们能得救呢？ Atau kita seperti Yunus yang ogah-ogahan ketika kita menginjil? 或者我们像约拿一样，非常的不情愿？ Padahal ini berhubungan dengan keselamatan, 这个是关于得救， terutama untuk orang-orang yang kita kasihi. 主要的是我们所爱的人， Sudah sejauh mana kita berusaha untuk menyelamatkan mereka? 我们已经尽力到哪一个程度呢？拯救他们， Peduli atau tidak Woman- kita kepada mereka? 我们是否在乎他们？ Kita buka Matius pasal yang ke-28, 我们打开马太福音28节， ayat 19 sampai 20. 马太福音28章 Ayat 19, 20. 19到20节 ，sorry， Matius 28 ayat 19 sampai 20. 马太福音28章19到20节。 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. 第 Dan 20节， ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini perintah Tuhan 这是神的命令， untuk mengabarkan Injil. 让我们传福音。 Tadi pagi kita sudah mendengar sebuah kesaksian. 我们早上有听到一个见证， Bagaimana seorang saudari dia sendiri diinjili 就是一个姐妹被人传福音， dan dia sendiri menginjili. 然后她也传福音给别人。 Apakah kita sudah melakukan yang namanya menginjili? 我们是否有传福音？ Terutama kita-kita di sini yang masuk ke gereja ini karena diinjili. 最主要的是，我们进入教会是因为别人传福音给我们。 Sudah seberapa jauh kita berusaha supaya orang-orang yang kita kasih itu masuk ke sini? 我们是否努力了，让我们所爱的人进入这里？ Sudahkah kita berusaha seperti orang-orang di kapal yang mendayung sampai tidak sanggup lagi? 我们是否像船上的人努力到他们无能为力的时候？ Sudahkah kita kerahkan semua cara yang kita bisa supaya orang itu tergerak masuk ke dalam gereja kita? 我们是否用全力让他们来进到我们的教会？ Terkadang proses penginjilan itu tidak instan, saudara-saudari. 有时候传福音不是立即的， Kita hanya bisa berdoa dan berusaha sekuat tenaga, 我们只能不停的祷告，然后尽全力 menyerahkan semuanya kepada Tuhan, 交托给神全部， supaya Tuhan yang melunakkan hati orang tersebut. 让主柔软那个人的心， Dan dengan perbuatan kita menjadi contoh teladan bagi orang tersebut. 以我们的行为成为榜样， Sehingga orang tersebut akhirnya bisa dimenangkan di dalam Tuhan. 因此那个人可以赢在主里。 Di dalam kontradiksi kitab Yunus ini kita tadi belajar 3 hal. 在这个约拿中的矛盾，我们学到3个事情。 Yang pertama, pengetahuan yang tidak selaras dengan perbuatan. 第一个就是知识与行为不一致。 Yunus tahu siapa Allah yang dia sembah, 约拿知道他所敬拜的神是谁， Tuhan yang empunya langit dan bumi, 就是创造沧海旱地的知天上的神， tetapi berusaha melarikan diri dari Tuhan yang empunya langit dan bumi. 可是努力逃离主。 Renungannya bagi kita, 这个成为我们的思考。 kita yang sudah tahu apa itu firman Tuhan, 我们知道神的命令是什么， kita yang sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, 我们知道我们所该做的，还有不该做的。 sudahkah kita melakukan sepenuhnya firman Tuhan tanpa mencoba-coba melanggarnya?
我们是否有权利全部做，没有逃避一点点？ Dari kontradiksi yang kedua, 在第二个矛盾中， Yunus mau dirinya sendiri diselamatkan. 约拿想要自己得救， Ketika ia berada di dalam perut ikan, ia berdoa kepada Tuhan supaya diselamatkan. 当他在鱼腹中，他请求祷告，想要得救。 Ketika ia melihat penduduk kota Niniwe diselamatkan Tuhan, 但他看到尼尼微城的居民得救的时候， ia malah marah, 他反而愤怒， hatinya kesal. 生非常不悦。 Apakah kita juga kesal ketika melihat orang yang mungkin tidak kita sukai, tidak terjadi apa-apa terhadap orang tersebut? 我们是否当看到我们不喜欢的人没有发生任何不好的事情而感到不开心呢？ Apakah kita menginginkan sebenarnya orang tersebut binasa, saudara? 我们是否想要他毁灭？ Kita diingatkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali. 我们被提醒要饶恕70个7次。 Apakah sudah sampai kita mengampuni 490 kali? 我们是否已经饶恕400？ Untuk yang kontradiksi yang ketiga, 第三个矛盾， orang yang tidak mengenal Allah mau menyelamatkan nyawa orang lain. 不认识主的人想要拯救别人的生命， Tetapi Yunus yang mengenal Allah 但是约拿认识主， malah tidak mau menyelamatkan orang lain. 反而不想拯救别人。 Ini terkait dengan penginjilan, saudara. 这有关传福音。 Sudahkah kita berusaha sekuat tenaga supaya orang-orang yang kita kasihi selamat? 我们是否有尽力让我们所爱的人得救？ Sudahkah kita berusaha hingga kita tidak sanggup lagi? 我们已经努力到我们无能为力了吗？ Atau kita ogah-ogahan seperti Yunus? 是否我们是非常不情愿的？ Amin. 阿门。 Firman Tuhan sampai di sini. 主的正道到此。